Prof, KPM sudah berkali-kali tegaskan penerapan hadis 40 ini bagi meluruskan pemahaman Islam anak muda khususnya agar tidak terjebak ke jurang ekstremisme ataupun ekstremisme dan memupuk amalan kesederhanaan sekaligus dapat membasmi fahaman melampau dalam beragama daripada berleluasa di negara ini. Jadi kita nak Prof kongsikan penerangan lanjut Imam Nawawi dalam hadis 40 ini terkait isu ekstremisme selepas ini. Kita berhenti rehat sekejap, sekali lagi kita kembali selepas ini dengan soalan daripada saudara bukan Islam kita buat Profesor Dr. Rozaimi Ramli selepas ini insyaAllah. Assalamualaikum dan kembali kita dalam Di Sebalik Isu bersama saya Finan Yunus. Prof, secara ringkas saya nak Prof komen dan memberi penerangan berkenaan dengan isu ekstremisme yang dikaitkan dalam hadis 40 Imam Nawawi ini. Sebelum kita ke segmen FY Tolong Tanya yang mana 3 soalan telah pun diberi kepada saya daripada saudara bukan Islam kita. Silakan Prof. Pertama sekali bila berbincang tentang isu ekstremisme ataupun terorisme, pertama saya ingin jelaskan secara tegas bahawasanya ekstremisme dan juga terorisme dia tidak mengenal agama. Walaupun IS yang dianggap sebagai teroris Muslim, tetapi mereka itu tidak mewakili umat Islam pun kerana bilangan mereka tidak sampai 1% pun daripada seluruh umat Islam yang berada dalam dunia ini. Tadi saya dah bagi satu contoh yang sangat jelas. Dan yang lain umpamanya Indonesia, satu negara yang begitu ramai umat Islam, tetapi di sana tetap ada Kristian, di sana tetap ada Hindu dan mereka hidup dalam keadaan yang sangat harmoni. Tidak ada Kristian yang dibunuh di Indonesia hanya semata-mata kerana dia beragama Kristian. Tidak ada Hindu dalam negara Islam ini, dalam negara Malaysia ini dibunuh ataupun disingkirkan ataupun dizalimi hanya semata-mata kerana dia Hindu dalam negara kita. Bahkan kalau kita melihat dalam sistem negara Malaysia ni, orang bukan Islam, orang Cina dan orang India diberikan hak yang sama rata dengan orang Islam. Bahkan mereka mempunyai sekolah aliran mereka sendiri. Sekolah jenis kebangsaan Cina ada, sekolah jenis kebangsaan Tamil ada. Ini menunjukkan bahawasanya kita ini, negara Islam ini, Malaysia ini sangat-sangat bertoleransi dan bertolak ansur kepada orang-orang bukan Muslim yang berada dalam negara ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila disebut tentang terorisme, saya bukan hanya kumpulan Muslim aja terorisme ni yang ada. IS kita tahu, Islamic State merupakan satu kumpulan teroris yang terkenal dalam dunia ini. Dan mereka mengaku mereka Muslim. Sedangkan saya sebut mereka tidak mewakili orang Islam. Mereka tidak memahami makna jihad. Kalau nak tengok orang Islam, tengok orang Islam yang sebenar-benar Muslim dalam majoriti bilangan. Maksudnya di Saudi umpamanya, di Jordan, di Malaysia ini umpamanya, di Indonesia. Dan bukan hanya orang Islam aja yang terlibat dalam terorisme, orang Kristian juga terlibat, ada juga yang terlibat. Seperti contoh, kalau kita tengok apa yang berlaku di Queensland, di Australia, sehingga membunuh 2 orang polis, kan? Pada tahun 2022, aku tak silap saya, bulan Disember, mereka menganggap orang yang melakukan perbuatan ni adalah teroris, Kristian yang melampau. Adakah kita nak mengatakan semua agama Kristian adalah mengajarkan terorisme kepada penganutnya? Kita tidak setuju. Di sana ada LTTE. Kita ada kumpulan yang digelar sebagai ekstremis yang beragama Hindu. Tetapi adakah kita nak kata semua kawan-kawan Hindu yang hidup dalam negara Malaysia ini sebagai teroris? Kita tidak mengatakan begitu. Bahkan kita mengatakan mereka tidak mewakili agama Hindu pun, kerana bilangan mereka tidaklah sebanyak penganut agama Hindu yang lain. Jadi, dalam isu nak mengatakan hadis 40 sebagai penggalak kepada keganasan, saya sebut tadi, dalam dunia ini, dalam dunia Islam ini, di Malaysia, di Indonesia, di selatan Thailand, di Brunei, ada masjid yang mengajarkan modul hadis 40. Ada. Tetapi, adakah mereka telah menjadi teroris? Kita mengatakan tidak ada. Selama ini tak ada pun. Cuma kenapa nak dibuat modul hadis 40 ini? Supaya adab dan akhlak yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut dapat diterap pada anak-anak kecil ini seawal mereka berada dalam persekolahan lagi. Supaya mereka lebih berakhlak dan beradab. Itulah daripada saya.